berkaitan dengan konsep. Masih lagi berkaitan dengan konsep. Baik, kita tengok abstrak. Etika dan peradaban merupakan dua konsep umum sejagat yang dipilih untuk difahami dalam kursus penghayatan etika dan peradaban. Kedua-dua konsep ini penting untuk memahami dan menghayati dinamika sesebuah masyarakat. Sebagai permulaan kepada kursus ini adalah sesuai dibincangkan kedua-dua konsep ini satu persatu, masing-masing dengan tersendiri, dan kemudian yang melihat kaitannya dengan konteks susur masa pra-kolonial, kolonial dan juga pasca kolonial. Jadi dua perkara iaitu etika dan peradaban adalah sesuatu yang sangat penting dalam usaha kita untuk memahami dan menghayati dinamika sesebuah masyarakat. Lebih-lebih lagi, kalaulah masyarakat itu seperti mana masyarakat yang ada di dalam negara kita yang bersifat majmuk. Okay. Fokus pertama dalam bab yang kedua ini adalah perbincangan tentang pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban dunia. Yang pertama, kita akan lihat kepada bagaimana etika dan peradaban pada peringkat dunia ini muncul dan juga berkembang. Fokus kedua adalah terhadap konsep etika, khususnya menguraikan pengertiannya dalam konteks sejarah pemikiran Eropah daripada zaman sebelum, semasa dan selepas Enlightenment. Kemudian dikupas pula kesan, kefahaman dan amalan konsep etika ketika disemaikan semasa zaman kolonial dan pasca kolonial di Eropah. Okay, untuk bahagian ketiga, kita akan tengok pengertiannya dalam konteks sejarah pemikiran Eropah. Maknanya etika kemunculannya dikatakan bermula ketika zaman pencahayaan, zaman revolusi industri. Dia bermula kat situ. Okay, zaman Enlightenment ataupun pencahayaan ataupun zaman revolusi industri yang berlaku pada abad ke-18 ataupun 19 suatu ketika dahulu di Eropah. Okay. Kemudian selepas kita tengok dia punya kemunculan dan perkembangan awal, kita akan berpindah pula kepada etika, perkembangannya pada zaman kolonial dan juga pasca kolonial di luar Eropah. Tahap yang kedua kita nak tengok etika itu dikembangkan di luar Eropah. Zaman di mana pihak Eropah melakukan aktiviti penjajahan ataupun kolonialisme. Jadi dia bawa konsep-konsep etika itu di tempat yang mereka singgah, tempat yang mereka jajah. Yang ketiga kita nak tengok di dalam bab ini adalah konsep peradaban. Di mana konsep peradaban ini berdasarkan susun masa pra-kolonialisme, kolonialisme dan pasca kolonialisme. Itu satu situasi. Yang kedua, kita nak tengok konsep peradaban antara timur dan barat yang sudah pasti akan ada perbezaan. Kemudian yang ketiga, dalam konteks peradaban, kita nak tengok peradaban mengikut perspektif agama dan kepercayaan. Ini kalau kita tengok di segi abstrak ni, dia ada tiga perkara penting, tiga perkara utama yang cuba disampaikan melalui bab yang kedua ini. Objektif untuk bab yang kedua, memahami konsep etika dan peradaban serta perkembangan idea dan amalannya. Itu dia hanya ada satu objektif saja bab yang kedua ini. Memahami konsep etika dan peradaban serta bagaimana kedua-duanya berkembang dari segi idea dan juga amalannya dalam masyarakat. Dan selepas kita menyelesaikan topik yang kedua ini, kita mengharapkan sama ada kamu maupun saya sendiri mampu untuk membuat penjelasan mengenai konsep etika dalam sejarah pemikiran manusia
Yang kedua, kita harap kita mampu membuat perbincangan mengenai konsep peradaban dalam sejarah pemikiran manusia. Okey. Ini dia punya kerangka untuk topik yang kedua ini. Okey, dia ada 3 perkara penting yang cuba hendak disampaikan dalam topik yang kedua ini. Yang pertama, menelusuri pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak sentuh berkaitan dengan konsep etika, di mana di dalam konsep etika ini dia pecah kepada 3. Kita nak tengok konsep etika dari segi sejarah pemikiran Eropah yang dikatakan bermula daripada zaman sebelum, semasa dan selepas Enlightenment. Kemudian kita nak tengok juga konsep etika menurut perspektif agama dan kepercayaan. Dan yang ketiga, kita nak tengok konsep etika perkembangannya pada zaman kolonialisme dan pasca kolonialisme. Di mana zaman kolonialisme dan pasca kolonialisme ini berlaku di luar daripada Eropah. Kemunculan awal di Eropah zaman pencahayaan, Enlightenment. Kemudian selepas itu, apabila mereka melakukan aktiviti kolonialisme, jadi mereka kembangkan idea etika itu di luar daripada Eropah. Dan tumpuan yang ketiga untuk bab yang kedua ini adalah kita nak melihat konsep peradaban. Di mana konsep peradaban ini kita akan tengok melalui 3 perkara. Yang pertama, konsep peradaban pada zaman kolonialisme dan juga pasca kolonialisme. Yang kedua, konsep peradaban menurut pandangan timur dan barat, yang mana sudah pasti ada perbezaan, ada persamaan, tetapi ada juga perbezaan antara kedua-duanya. Dan yang ketiga, kita nak lihat peradaban menurut perspektif agama dan kepercayaan. Okay, ini adalah 3 perkara penting yang cuba ditonjolkan di dalam bab yang kedua berkaitan dengan konsep etika dan peradaban. Baik, perkara pertama. Perkara pertama yang cuba ditonjolkan di dalam bab yang kedua ini ialah menelusuri pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban dunia. Dalam memahami pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban di Malaysia pada hari ini, kita perlu memahami peradaban di persekitaran alam Melayu atau Nusantara, khususnya di Tanah Melayu, Sarawak dan Sabah, serta pengaruh-pengaruhnya dan perubahan yang berlaku kesan daripada penerimaan pengamalannya. Okey. Jadi kalau kita nak tengok etika dan juga peradaban yang kita praktik pada hari ini di dalam negara kita, jadi antara perkara-perkara terawal yang kita perlu tengok adalah bagaimana etika dan peradaban itu boleh muncul di kawasan berdekatan dengan tempat kita ada sekarang ni. Maknanya kalau tempat kita ada sekarang ni, kalau dulu Tanah Melayu lah ataupun Nusantara lah. Okay, sebab kita tahu bahawa di Tanah Melayu, di alam Melayu sendiri, sudah pun ada tempat-tempat yang menjadi asas kepada peradaban awal manusia. Okay. Jadi sebab tempat tersebut di Tanah Melayu sudah ada pada peringkat awal dahulu, tempat munculnya peradaban, sudah pastilah etika dan adab itu juga turut muncul dan berkembang bersama-sama pada masa tersebut. Okey, kalau kita tengok di Tanah Melayu sendiri. Di Tanah Melayu sendiri, antara tempat yang menjadi kemunculan awal peradaban seperti apa? Siapa boleh bagi contoh di Tanah Melayu pada peringkat awal? Contoh tempat yang menjadi pusat kemunculan peradaban. Okey, Muhammad Faiz kata Melaka, betul. Kesultanan Melayu Melaka memang famous lah. Sebagai antara pusat terawal
kemunculan dan perkembangan peradaban Melayu. Selain daripada Melaka, Johor Riau, Muhammad Faiz Hafizi kata lagi, okay, Johor Riau. Lagi. Okay, yang lain-lain buat apa? Lena depan komputer lah. Okey, Kedah. Alia Akilah Muhammad Asri kata Kedah. Kedah di mana? Kedah dekat mana? Kalau boleh bagi contoh yang spesifik sikit. Lembah Bujang. Boleh dikira tak? Of course boleh dikira. Okey, tetapi sebab letak kataan tak di hujung tu, jadi markah takkan diberi. Okey, Kedah. Okey, Lembah Bujang. Okey, Kedah. Kemudian kerajaan Johor tadi dah disebut, kerajaan Pahang. Kemudian kalau di Perak dekat mana? Pusat kemunculan awal peradaban di Perak. Siapa yang boleh bagi jawapan? Siapa boleh bagi jawapan? Dengar cari kat Google. Siapa yang ada knowledge dalam kepala dia? Okey, Lenggong. Teling dan Lenggong. Taiping ni dia main pada zaman Kuala Kangsar. Taiping ni dia main bila apa? Penjajah dah mula masuk, okey. Peringkat awal lagi tu. Peringkat awal mula-mula sekali ni. Dia duduk setara dengan kerajaan Kedah Tua. Sungai Merbuk ke? Ni Nur Maisarah kata apa? Sungai Merbuk. Merbuk dekat mana ni? Ni Nur Maisarah. Saya tanya dekat Perak, Merbuk tu dekat mana? Kalau ada Merbuk di Perak, apalah. Yang saya tahu Merbuk ni famous dengan di Kedah. Di Perak. Yang jawapan kamu bagi tu kurang tepat ni. Yang saya nak, yang ada dalam kepala saya ni. Yang siapa boleh kekal. Kalau di Perak, bila sebut, yes, itu adalah antara tempat kemunculan terawal peradaban manusia. Sriwijaya kot. Rambir, kamu ni memang sebab nasib baik, okay? Sedap dia tulis Sriwijaya. Nasib baik saya tak minta kamu bagi contoh di India, Rambir. Kalau tidak, memang naya kamu. Di mana? Berwas. Siti Najwa Muhammad Akhil kata Berwas. Nama tempat apa di Berwas tu, Najwa? Kerajaan apa? Kerajaan apa? Kerajaan Gangga Nagara. Okey, kamu buka lah, okey. Cari kat Google, Gangga Nagara tu kerajaan yang terletak di Berwas, di Perak, okey. Tu dia setara dengan kerajaan Kedah Tua, okey. Mampir ke atas Sriwijaya, nanti kita tengok Sriwijaya tu dekat mana. Okey, jadi tempat-tempat ni menjadi tempat antara tempat terawal kemunculan peradaban di tanah Melayu. Sudah pastilah apabila tempat tersebut menjadi tempat terawal peradaban, dia muncul bersama dengan etika dan adabnya yang tersendiri. Yang mana etika dan adab itu dipraktik oleh masyarakat pada waktu tersebut dan kata apa? Diwarisi dari turun daripada generasi yang lama seterusnya sampailah kepada kita pada hari ini. Okey, itu yang pertama, menelusuri pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban dunia. Maknanya kita pada hari ini praktik etika dan peradaban kerana di tanah Melayu itu sendiri sudah ada tapak-tapak peradaban awal yang mana berkembangnya tapak-tapak tersebut bersamaan dengan munculnya etika dan adab yang mereka praktik dalam kehidupan seharian. Yang kedua, pengaruh peradaban dari luar peradaban alam Melayu juga perlu dikaji oleh kerana tanah Melayu, Sarawak dan Sabah berada di laluan timur barat melalui Selat Melaka.
sehingga kan kerajaan-kerajaan di pesisir pantai timur Sumatera dan pesisir pantai barat Tanah Melayu silih berganti menjadi pelabuhan sedunia di mana peradaban majmuk bertemu dan bergaul. Tadi kita dah bagi contoh tentang Melaka, kita bagi contoh tentang kerajaan Lembah Bujang di Kedah, kemudian Ganggang Negara pun dikatakan muncul di pinggir sungai ataupun laut, pinggir sungai. Okey, jadi tempat-tempat ini adalah tempat di mana menjadi tempat tumpuan untuk orang selain daripada orang tempatan sehingga dan berinteraksi, bersosialisasi, berdagang dan sebagainya. Okey. Jadi selain daripada tempat yang ada di Tanah Melayu tadi, ada juga tempat-tempat lain yang berdekatan dengan Tanah Melayu yang turut menjadi pusat peradaban terawal di tempat masing-masing. Contoh dia, kalau di Sumatera, pusat peradaban antara yang terawal seperti apa kalau di Sumatera? Lekah. Kalau di Sumatera, Aceh, okey, Faiz kata Aceh lagi. Aceh berada di mana Sumatera? Berada di utara, yes. Lagi, selain daripada Aceh apa lagi? Okey, Medan, betul lah tu. Selain daripada Aceh, Palembang tu contoh dalam slide tu. Okey, Palembang. Palembang. Kerajaan yang muncul di Palembang, kerajaan apa? Kerajaan apa? Boleh bercakap. Kalau tak mahu nak type, bercakap pun boleh. Kerajaan Sriwijaya yang Rambil sebut tadi tu. Okey. Yang tu memang berada di Sumatera, di Palembang. Okey. Kemudian tadi kita sebut Aceh di utara. Sebelum Aceh dah ada juga satu lagi disebut sebagai Pasai. Pasai tu muncul lebih awal. Kemudian selepas pada tu muncul pula kerajaan Aceh. Kemudian Palembang yang mana muncul kerajaan Sriwijaya berada berdekatan dengan Melaka. Okay, Melaka di sebelah kita, Semenanjung. Kalau kita naik bot daripada Melaka, kita akan singgah di kawasan Palembang lah, di Sumatera. Okey. Kalau di tempat lain seperti Jawa, kerajaan apa? Jawa. Kerajaan apa? Kerajaan apa di Jawa? Cari kat Google kan. Baik, keluar ke tak keluar? Kerajaan Majapahit, Mataram, yes. Okey, itu adalah antara kerajaan-kerajaan awal yang muncul yang menjadi pusat kemunculan peradaban pada masa dahulu kala. Okey. Jadi tempat-tempat ini selain daripada Melaka, Kedah, Tua dan sebagainya tu menjadi tumpuan orang tempatan dan juga orang luar untuk singgah. Singgah untuk apa? Singgah untuk berdagang. Singgah untuk apa? Singgah untuk menuntut ilmu pengetahuan, terutama berkaitan dengan ilmu-ilmu agama. Jadi sudah pastilah apabila ada orang ramai, ada interaksi apa semua tu, interaksi komunikasi itu akan berlaku melalui pendekatan etika dan adab. Etika dan adab akan terhasil. Ada antaranya berlaku campur baur antara etika dan adab tempatan dengan etika dan adab yang datang daripada luar yang singgah ke tempat-tempat tersebut. Okey. Jadi ini yang kedua. Okey, yang pertama kemunculan idea dan amalan etika dan peradaban itu di tempat itu sendiri. Yang kedua, dia hasil daripada pertemuan antara etika dan peradaban tempatan dengan yang berada di sekitar tempat-tempat tersebut. Okay? Sebab tempat-tempat tersebut menjadi tempat pertemuan
orang tempatan dengan orang luar untuk berniaga, untuk mendapat ilmu pengetahuan dan banyak lagi lah sebenarnya. Okey. Jadi apabila mereka datang singgah apa semua, berlaku proses pertemuan dan pergaulan antara peradaban-peradaban tersebut. Okey, kalau kita tengok yang tadi itu kita bagi yang berada di sekitar Nusantara, okey, macam Sumatera, adanya Aceh, adanya Pasai, adanya Sriwijaya, adanya kalau di uh, Jawa, adanya Majapahit dan Mataram. Itu berlaku di Nusantara. Kalau luar dan Nusantara pula datang juga kuasa-kuasa yang lain untuk berdagang dan sebagainya seperti India, seperti China, seperti orang Arab, orang daripada Eropah dan sebagainya. Sudah pastilah kedatangan mereka yang melalui Selat Melaka ini kemudian singgah di Tanah Melayu, singgah di Sriwijaya dan sebagainya. Kat situlah etika dan adab itu muncul dan berkembang. Okey, muncul dan berkembang. Ada antaranya berlaku orang kata apa? Berlaku percampuran yang mana sampai sekarang ada contoh-contoh tersebut. Okay, dari segi etika maupun dari segi peradaban. Okay. Boleh faham tak setakat ni apa yang saya cerita ni? Boleh ke tak boleh? Cik. Faham tak? Cik. Faham. Faham, Cik. Kan memang confused. Okey, apabila mereka ni datang, okay, sama ada di dalam uh, di Tanah Melayu, okay, Tanah Melayu pun ada juga yang datang ni. Kalau Melaka mungkin datang orang daripada Kedah, daripada Johor, daripada Pahang, okay, pergi ke Melaka. Ada juga orang yang daripada Sumatera, daripada Jawa datang ke Melaka. Ada yang datang daripada Asia seperti China, India, Arab. Ada yang datang daripada luar benda tu, iaitu Eropah. Jadi apabila mereka datang bertemu, berlakulah proses pertemuan dan pergaulan antara peradaban-peradaban tersebut. Dan ada dalam kalangan peradaban itu sudah terputus ataupun masih berterusan sehingga sekarang. Okey, yang masih berterusan sehingga sekarang, peradaban-peradaban tadi dengan kita, apa dia? Contoh dia, peradaban yang kita sebut tadi tu, tempat-tempat tadi tu yang masih berterusan yang kita ada connection. Apa dia? Peradaban apa? Peradaban Cina, peradaban India, peradaban Islam ataupun Arab. Okey? Yang tu memang ketara jelas sebab di Malaysia sekarang ni memang selain pada orang Melayu yang beragama Islam, kita ada rakan-rakan yang beragama Hindu dalam kalangan orang India dan juga yang beragama Buddha dalam kalangan rakan kita, kawan kita orang Cina. Yang ni masih berterusan. Ada yang dulu pernah berhubung namun sekarang sudah terputus ataupun tak begitu kuat. Contoh dia peradaban apa? Inggeris masih ada sampai sekarang. Tapi yang putus contoh dia apa dia? Kalau Jepun pun masih ada sampai sekarang sebab kita memang Portugis ni Adam kata yes. Portugis antara orang Eropah yang terawal datang ke Tanah Melayu tetapi sekarang ni dia sudah terputus. Bukan terputus terus, dari segi hubungan diplomatik masih ada. Tetapi kita nak gambarkan macam hubungan tu macam kita dengan China, India dan juga Arab tu tak sama. Sebab dengan Portugis ni memang terputus. Kalau ada pun sehari dua ni je. Mungkin kita ingat balik Portugis tu apa dia. Isu apa sehari dua apa ni? Berlaku. Yang berkait dengan Portugis ni. Siapa yang tahu?
Suez. Sari itu orang ni. Kalau disebutkan dengan Portugis, yang mana orang akan ingat semula. Contoh dia, kalau tak berlaku Sari dua tu mungkin orang lupa. Gol Ronaldo tak kira tepat ni Adam. Kamu memang genius lah Adam. Gol Ronaldo tidak dikira. Walaupun telah melepasi garisan gol. Jadi dia telah menyebar. Dia telah membuang dia punya lilitan kapten yang menyebabkan dunia kritik dia. Walaupun memang patut dia menyebar pun. Sebab jaringan itu berlaku di minit-minit terakhir. Dan kalau disahkan menyebabkan Portugal akan menang. Tetapi sebab tak dikira, walaupun jelas melepasi garisan gol, jadi dia telah menggemparkan satu dunia lah. Itu je lah yang saya nak cerita kat kamu berkaitan dengan Portugis. Okey, hasil daripada berlaku proses pertemuan dan pergaulan antara peradaban tersebut, hasil kesannya boleh kita lihat sampai sekarang dalam kehidupan seharian kita. Sama ada dalam aspek ekonomi, iaitu kita masih berpegang dengan sistem ekonomi kapitalis secara umum. Kalau kita tengok dalam konteks sosial budaya, dalam aspek pemakanan, sosial budaya ni kita ambil contoh pemakanan, kita ambil contoh pakaian, kita ambil contoh bangunan-bangunan. Memang ada di dalam masyarakat kita, di dalam negara kita. Agama pun sama. Okay? Agama asal tok nenek kita agama apa? Agama asal. Agama ataupun kepercayaan tok nenek kita yang terawal. Hindu. Tak betul. Tak betul. Cuba lagi. Animisme. Ni Adam. Okey, ni Adam hari ni memang hari ni Adam lah. Okey. Animisme dan dinamisme. Kemudian barulah lepas itu Hindu Buddha. Okey, selepas Hindu Buddha datang Islam. Okey, kemudian selepas datang Islam, penjajah masuk, dia bawa masuk orang India dan orang Cina, jadi agama Hindu dan agama Buddha muncul semula di tanah Melayu tetapi dianuti oleh orang India dan juga orang Cina. Kemudian ada agama Kristian yang memang datang ataupun dibawa masuk daripada Eropah. Malahan Islam itu sendiri pun datang daripada luar, dan kita orang Melayu yang asalnya animisme, dinamisme memeluk agama Islam dan kekal sampai sekarang. Agama Islam yang kita anuti sekarang ni berasal daripada mana? Dibawa daripada mana? Dibawa daripada Cina, daripada Arab. Mandai kata daripada Arab. Okey, betul. Daripada Cina pun betul. Daripada India pun betul. Sebab ada 3 teori yang famous berkaitan dengan kedatangan Islam ke Nusantara, khususnya ke Tanah Melayu. Ada 3 teori. Teori pertama, Islam datang daripada Tanah Arab. Teori kedua, Islam datang daripada India. Teori ketiga, Islam datang daripada Cina. Dan kamu kena ingat, orang Islam di China dan juga orang Islam di India, bilangan mereka lebih ramai, lebih besar daripada orang Islam yang ada di Malaysia pada hari ini. Jangan kamu duk nampak bila sebut India, kita duk nampak Hindu. Bila kita tengok China, kita duk nampak komunis dan sebagainya. Tetapi Islam yang ada di kedua-dua negara itu lebih ramai sebenarnya jumlah mereka berbanding dengan Islam penganut yang berada di Malaysia. Okey. Jadi itu kesan dia lah. Okey, hari ini dalam dunia globalisasi, proses itu berterusan yang dipandu oleh dunia digital. Dan pada hari ini, kesan-kesan daripada peradaban yang pernah berinteraksi dengan kita suatu ketika dahulu, kita boleh lihat, kita boleh kenali, ketahui hanya melalui hujung jari sahaja. Okey, kita nak tahu apa saja maklumat, kita buka komputer, pergi ke Yahoo ataupun Google search, kita type saja, enter, dan apa saja maklumat kita akan dapat dekat situ. Okey? Justru pertemuan dan pergerakan idea dan amalan etika dan peradaban dunia akan menjadi lebih rencang. Malah tidak mustahil amalan setempat menjadi lebih fragmentary dan tidak utuh. Okey? Kalau kita tengok sekarang ni,
Kadang-kadang orang boleh suka ataupun terpengaruh dengan apa yang datang dari luar berbanding dengan apa yang sedia ada di dalam masyarakat itu sendiri. Okey, orang akan rasa mungkin lebih moden kalau kita follow, kalau kita ikut cara hidup yang dibawa oleh barat sebagai contoh. Jadi sebab benda tu semua boleh diperolehi melalui hujung jari. Kita nak tengok fashion, tekan saja maklumat melalui komputer, enter, keluarlah macam-macam fashion. Yang mana fashion itu kita tiru pula dalam kehidupan harian. Hari ini banyak kita duk tengok, orang duk buat kelakuan tak senonoh melalui TikTok dan sebagainya. Sedangkan TikTok itu adalah satu tapak yang sangat baik untuk kamu praktik kecerdikan kamu, kepandaian kamu dalam pelbagai aspek. Tetapi kita nak pilih buat perkara-perkara yang bagi saya amat bodoh lah, amat tak cantik lah kita sebagai warga negara Malaysia. Kalau kita tengok dalam TikTok tu macam-macam baik remaja, baik mereka yang sudah berumur, tak tahu malu langsung, tergedik-gedik macam monyet dan sebagainya. Jadi saya harap kamu sebagai pelajar universiti tak terpengaruh untuk buat TikTok yang tak berfaedah. Buatlah TikTok yang berfaedah. Cara berpakaian yang sopan. Boleh buat. Ini tergedik-gedik, terkija-kija macam monyet lagi. Walaupun setengah menutup aurat. Tapi dia hilang rasa malu. Saya pun tak faham. Kadang-kadang tu tengok tu, dia tak rasa malu. Kadang-kadang tu tengok yang sudah berumur pun lompat-lompat tergedik-gedik semata-mata kerana nak dapat viewer yang ramai dan sebagainya, sampai menjatuhkan maruah martabat dan sebagainya. Cuba kita bayang kalau video tersebut akan kekal sampai anak ataupun cucu kita nanti tengok, mesti mereka akan heran, ya Allah, macam ni lah mak ayah aku, tok wan aku dulu-dulu. Jangan Jadi banyak cara yang positif, yang baik yang kita boleh ambil, yang kita boleh buat melalui platform TikTok tersebut. Buat cara memasak, buat cara berpakaian yang sopan, kamu macam-macam lagi lah kalau nak bernasyid ke, nak menyanyi ke, yang cantik, yang sopan. Jangan buat mata terbeliak lah, mata juling dan sebagainya apa semua. Jadi benda-benda ini saya pun tak pastilah. Kadang-kadang saya tengok tu, kita pun tak tahulah. Saya pun jadi fikir tak lepas. Orang Kedah kata fikir benda tu tak lepas. Macam mana dia boleh sampai ke tahap itu. Dia menurunkan martabat darjat dia sampai ke tahap tersebut. Semata-mata nak dapat viewer yang ramai. Panjang sikit kat sini. Jadi gerak. Sebab orang kita tak kisahlah. Buat lagi macam rambut berterbangan lah apa semua. Corner kepala ke kanan, corner kepala ke kiri. Bukan ada faedah apa-apa kecuali kalau dia nak buat iklan shampoo kan, gagah-gagah lah tapi tak ada apa pun Jadi kalau kamu nak buat, please make sure kamu jangan melampaui batas. Baik. Okey, ini dia punya pengaruh-pengaruh peradaban yang pernah berhubungan dengan kita lah. Kalau kita tengok sebelah kiri itu dalam konteks kepercayaan ataupun agama, kalau yang hijau tu Islam lah, kalau yang macam ada cross tu Kristian lah, kalau yang warna macam kuning itu Hindu, kalau yang pink itu Buddha, kalau yang merah tu kalau tak salah komunisme lah ataupun sosialisme. Jadi ini adalah pengaruh-pengaruh peradaban yang pernah muncul di dunia dan ada antaranya memberi kesan kepada masyarakat kita dalam konteks mempraktikkan etika dan juga peradaban dalam kehidupan seharian. Okey. Okey, ini adalah peradaban-peradaban yang pernah ada di Nusantara.
Okey. Kita sebut dah tadi kalau di tanah Melayu ada Melaka, ada Johor, ada Kerajaan Pahang, Kerajaan Kedah. Kemudian kalau kita pergi ke Nusantara, dia ada Kerajaan Aksai, Aceh, Sriwijaya, Majapahit, Mataram. Lagi kerajaan apa lagi yang kamu ingat yang ada di Nusantara? Selain pada yang disebutkan tadi. Kerajaan apa lagi? Kerajaan-kerajaan awal. Peradaban-peradaban awal yang pernah ada, yang pernah muncul di Nusantara selain pada yang disebutkan tadi. Kerajaan Melayu Patani, betul. Lagi? Lagi. Kerajaan Sulu. Lagi? Kalau kamu tak kerajaan lagi, wah biar betul kamu Kamu ni minat sangat ni dengan ayah Pin ni. Kerajaan Kerajaan Champa. Kerajaan Champa, yes. Lagi? Kerajaan Bintulu. Kerajaan apa lagi? Kerajaan Angkor Chintu. Apa semua tu? Ya, betul. Okey, itu adalah Kerajaan antara Mataram. kerajaan apa? Mataram. Okey, itu adalah antara kerajaan-kerajaan yang silih berganti yang pernah muncul di alam Melayu suatu ketika dahulu. Dan ada antaranya kekal dia punya nama tersebut sampai sekarang. Okay, macam Melaka kekal sampai sekarang lah. Macam Kedah pun ada sampai sekarang. Okey. Baik. Peradaban luar Melayu pula. Tadi kita ambil yang berada di Nusantara. Kalau yang berada di luar Melayu, kita berinteraksi dengan Cina. Dia bagi kat situ contoh dinasti Ming. Kita pernah berinteraksi dengan kerajaan India. Dia bagi kat situ kerajaan Gujarat. Ada banyak lagi lah kerajaan di India ni, Gujarat, Goa dan sebagainya. Okay. Kemudian ada kerajaan Arab seperti Yaman, Hadramaut dan sebagainya. Kemudian kita pernah berinteraksi dengan kerajaan yang pernah muncul di barat seperti Portugis, Inggeris, Belanda, Jepun. Kalau kita ambil Amerika Syarikat pernah ada, Perancis pun pernah mai, Sepanyol pun pernah ada. Okey, itu semua kerajaan-kerajaan ataupun peradaban-peradaban yang berada di luar alam Melayu yang ada sejarah berhubungan dengan kerajaan di Nusantara ataupun dengan masyarakat di Nusantara. Okey, yang mana apabila ada hubungan, ada interaksi, ada komunikasi antara satu sama lain, terhasillah etika dan juga adat yang yang kata apa? Yang pelbagai. Okey, etika dan adat yang pelbagai yang mana kita boleh lihat contoh-contoh kesan-kesan tersebut di dalam kehidupan seharian kita pada masa kini. Okey, kalau kita nak tengok contoh-contoh dia, kita pergi Melaka, kita akan nampak kesan peninggalan Belanda ada, Inggeris ada, kalau kita pergi Penang pun ada. Kalau kita singgah di lembah Bujang, kita boleh tengok kesan kedatangan India dan sebagainya. Okay, nama kita sendiri sebagai orang Melayu, kita dah tak ada dah nama Awang, nama Untung, nama Cempaka. Kita tak ada dah nama-nama Melayu. Tetapi nama-nama kita lebih kepada pengaruh daripada apa? Nama-nama kita ni lebih kepada pengaruh Arab. Okey, Arab. Okey. Macam Fauzi. Okey. Nama pada Arab kan tu. Okey. Itu dia punya contoh dia. Macam makanan, macam-macam kita boleh tengok. Okey. Pakaian pun ada kita boleh tengok. Okey, peradaban kontemporari, peradaban semasa. Membina peradaban kacukan global dan global village. Okey, kalau pada hari ini peradaban yang pernah ada di dunia dan mempunyai hubungan juga dengan kita sama ada direct or indirectly adalah seperti mana yang ada pada
PowerPoint di depan kamu tu lah. Okay? Kalau macam di timur, kita ada Jepun, Korea, China, Bangladesh, Pakistan, India, Nepal, Uzbekistan. Ni semua kita boleh tengok. Okay? Sebahagian besarnya memang kita boleh jumpa di Malaysia sendiri. ASEAN pun sama. Kita ada Indonesia, Vietnam, Myanmar, Thailand, Cambodia, Filipina. Okay? Arab, seperti Mesir, Saudi, Palestin, Syria, Iraq, Yaman. Ni. Jadi ini adalah peradaban kontemporari ataupun peradaban semasa yang ada di dunia pada masa sekarang, yang ada hubungan dengan kita, sama ada melalui hubungan diplomatik ataupun hubungan perdagangan ataupun hubungan pelancongan. Okey? Boleh faham setakat ni apa yang saya cerita dekat kamu? Boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Okey, alhamdulillah kalau boleh. Okey, kita berpindah kepada tumpuan yang kedua untuk bab yang kedua ini, iaitu konsep etika. Yang tadi menelusuri etika dan peradaban dunia, bagaimana mereka boleh muncul dan berkembang. Okey, sekarang kita nak tengok konsep etika itu sendiri. Konsep etika kita nak tengok perkembangannya, bagaimana dia muncul. Dikatakan dia muncul bermula daripada zaman ketika berlaku revolusi industri di Eropah pada abad ke-18. Okey. Sampai sekarang lah kalau kita tengok dekat sini, konsep etika yang pertama nak tengok dari segi sejarah pemikiran Eropah daripada zaman sebelum, semasa dan selepas Enlightenment. Okey, etika yang muncul dan dibawa daripada barat dikatakan bermula pada zaman revolusi industri. Revolusi industri bermula pada abad ke-berapa? 18 Masihi. Okey, di mana di dalam revolusi industri itu pelbagai penciptaan telah pun dihasilkan, telah pun ditemukan. Yang mana apabila berlaku penemuan-penemuan baru tu, dia bersekali dengan etika yang menjadi SOP kepada penemuan barang-barang tersebut lah. Okey, contoh dia sebut abad 18, industri Okey, kalau abad ke-18 dia tunjuk kat situ, industri 1.0, mechanical production equipment powered by steam. Jadi pada peringkat awal, penemuan dalam revolusi industri itu dimulai melalui penggunaan tenaga steam, wap. Okay. Kemudian abad ke-19, mass production assembly lines requiring labor and electrical energy. Jadi daripada steam berubah pula apabila berlaku penemuan tenaga elektrik. Kemudian abad ke-20, automated production using electronics and IT. Then hari ini industri 4.0, intelligent production incorporated with IoT, cloud technology and big data. Yang mana kesemuanya industri 1.0 sampai 4.0 ni dia bersamaan ataupun dia muncul bersama etika yang menjadi teras kepada kemajuan yang ada di Eropah. Okey, contoh macam kita kata bila kita buat kilang, kita nak buat sesuatu, mesti ada SOP dia, mesti ada dia punya etika dia. Okey, cara bekerja, mungkin masuk waktu bekerja pukul 8, balik pukul 5. Okey, mungkin kita cara berpakaian dia kena ikut. Kalau dalam bidang ni cara berpakaian macam tu, dalam bidang ni cara macam tu. Itu dia punya etika-etika dia, yang mana berubah daripada abad 18 sampai sekarang. Okey, kalau kita tengok macam sekarang industri 4.0, intelligent production incorporated with IoT, cloud technology and big data. Contoh dia, kalau sebelum ni kalau kita nak jual beli barang, biasanya kita jual beli face to face. Saya ada barang, kamu ada duit.
Jadi kalau kita nak berlaku pembelian, jadi kamu kena main jumpa saya ataupun saya jumpa kamu, saya serah barang, kamu serah duit kat saya. Namun sekarang industri 4.0 ni, benda tersebut dah tak berlaku. Bila tak berlaku, jadi dia punya etika pun berubah lah. Okey, kalau sebelum ni kalau face to face mungkin etikanya percakapan mungkin kena lemah lembut dan sebagainya sebab kita nak convince orang, nak yakinkan orang tentang produk yang kita nak jual. Yang kita nak tunjuk, kalau kita cakap kasar dan sebagainya mungkin orang tak mau beli. Tapi apabila melalui industri 4.0, verbal itu mungkin tak diguna pakai. Okey, contoh dia industri 4.0 dari segi perniagaan. Contoh dia apa dia? Contoh dia apa dia? Food Panda. Food Panda. Food Panda dia boleh diterima. Shopee yes. Shopee yang paling jelas. Food Panda masih lagi kita kena face to face juga. Okay? Shopee tu ketara. Maknanya kita tak jumpa dah dengan orang yang menjual barang tersebut. Kita tengok barang di dalam sistem, kita tengok ciri-ciri dia, kita tengok harga, kita bersetuju, kita pun tak kenal siapa pemilik barang tersebut, kita berkomunikasi di alam maya, bila dah setuju kita transfer duit. Dia di tempat dia duduk sana, dia buka tengok duit dah masuk dalam akaun dia, kemudian dia post barang tersebut kepada kita. Okay, jadi dekat situ dia ada etika-etika dia lah. Contoh dia kalau barang tak sampai macam mana cara nak buat. Okay, bagaimana kita nak selesai masalah tersebut apa semua. Kalau sebelum tu etika kalau kita jual beli face to face ni senang. Kita bawa duit, dia tak bawa barang, jadi tak jalan lah perniagaan tersebut. Itu etika masa tu. Tapi macam sekarang ni, walaupun duit telah pun kita transfer, tetapi kalau barang tak sampai dalam tempoh masa tertentu, dan kita boleh buat sesuatu untuk dapatkan semula refund duit kita. Okey, dia faham tak? Maknanya itu dari segi konsep etika. Okey, bermula dari barat, dikatakan bermula pada zaman revolusi industri sampailah sekarang lah. Okey, dan apa yang berlaku sampai sekarang ni, kesannya itu sampai kepada kita. Kita juga praktik benda yang sama. Apa yang dibuat oleh barat, apa yang dibuat oleh Jepun dan sebagainya, kita dari sehari ke sehari kita follow dia punya etika-etika tersebut. Ke depan mungkin lagi canggih lah. Okey. Kalau kita tengok kat sini, belah kanan ni, okey, dia ada kat situ industrial revolution, individualism, hak asasi, demokrasi apa semua tu. Kemudian kita tengok kat situ juga komunikasi dan pengangkutan. Juga berubah, okey. Kalau kita ambil komunikasi lah. Pada peringkat awal kita communicate antara satu sama lain melalui apa? Medium apa? Kita communicate melalui medium apa? Dalam sejarah komunikasi manusia ni, sejarah awal kita communicate melalui telegram di tengah awal tu, yang awal-awal. Akhbar, surat khabar pun di tengah-tengah. Okay? Akhbar, surat khabar sekarang pun masih ada. Okay? Burung, yes. Asap, yes. Okay, burung, asap semua tu antara yang terawal lah komunikasi berlaku. Jadi kita nak sampaikan maklumat, jadi menggunakan pakai sama ada asap ataupun burung lah pada peringkat awal lah. Okay? Kemudian kita hantar perutusan orang, kemudian kita guna surat, kemudian daripada surat kita guna telegram. Bukan telegram dalam media sosial ni, okay? Telegram zaman dulu lah. Kemudian kita pakai telefon berwayar, kemudian kita pakai wireless telefon, handphone dan sebagainya. Kemudian handphone kita pula, dulu zaman saya mula pegang handphone tu memang warna biru ataupun warna hitam saja, okay, dia punya skrin. Sekarang ni macam-macam ada, okay, dekat handphone kita tu, okay, kameranya, videonya, macam-macam segala makna kita boleh buat melalui handphone tersebut. Dan the latest one berkaitan dengan komunikasi ni yang siapa boleh bagi contoh. Kita dah nak bergerak dah, okay, ke arah satu lagi sistem komunikasi yang lagi canggih, okay. 4G ni nombor sekarang dah 5G, okay, 5G sekarang ni, okay. Apa yang sekarang orang sedang usahakan dari segi komunikasi? Orang dah mula bergerak dah ke arah satu lagi teknologi yang memang lagi canggih ni.
Sekarang kita masih guna handphone, masih guna WhatsApp, WeChat, Facebook dan sebagainya. AI, apa contoh AI? Robot memang dah lama dah lagi. Dia panggil apa? Dia panggil hologram. Randir, kamu ni kamu memang kamu hari ni lah Randir, kamu kena ni kamu tak makan tengah hari lagi kot Randir. Randir sih, kamu makan tengah hari dah ni? Belum. Okey, jadi saya memahamilah situasi kamu, kesukaran kamu sekarang. Okey, tak apa. Sabar sekejap. Lepas ni memang boleh. Tu robot Sofia, okey. Ni yang hologram tu. Maknanya kalau kamu nak bercakap dengan mak ayah kamu, kalau kamu ada di Bumi Sintuk nanti, kamu nak berkomunikasi dengan mak kamu, ayah kamu, guna hologram. Jadi kamu boleh nampak seolah mak ayah kamu ada di depan kamu. Itu kecanggihannya. Okay. Okey, konsep etika menurut perspektif agama dan kepercayaan pula. Okey, tadi kita kata etika itu muncul bermula di zaman revolusi industri yang dibawa daripada barat. Sekarang kalau kita tengok dalam perspektif agama, kalau di timur, etika juga diambil daripada agama ataupun kepercayaan tertentu lah, macam Hindu, Buddha, Islam dan sebagainya. Sebab kita tahu etika ataupun adab yang kita praktik dalam kehidupan seharian, sama ada orang Islam, orang Hindu, orang yang menganut agama Hindu, orang yang menganut agama Buddha dan sebagainya, etika ataupun nilai-nilai yang baik dan nilai-nilai yang buruk itu kita dapat ilmu tersebut daripada agama yang kita anuti lah. Okay, sebagai contoh, tolong menolong, kita tahu agama kita menganjurkan sikap ataupun etika tersebut. Mencuri, satu sikap yang unetik, tidak beretika. Agama kita pun cerita benda tersebut, tapi cerita bukan suruh buat, cerita supaya kita jauhkan. Sebab banyak mudarat, banyak keburukan dan sebagainya. Okay? Konsep etika zaman kolonialisme dan pasca kolonialisme. Kalau kita tengok, dia bagi contoh kat sini, etika apabila dibawa keluar di bandar barat, pergi ke negeri-negeri, negara-negara, wilayah-wilayah yang mereka jajah, jadi ada antaranya dipraktikkan di tempat tersebut. Dia bagi contoh di Tanah Melayu, Melaka, Penang, Singapura, Perak. Apabila Inggeris masuk, Inggeris buat konsep-konsep tertentu seperti pemisahan agama dari politik. Kerajaan memiliki kuasa mentadbir dan menghukum dan sebagainya lah. Manakala Sultan mengurus budaya dan agama Islam sahaja. Okey. Dari segi etika kerja apa semua, Barat bila dia masuk, dia mentadbir tanah Melayu, dia memperkenalkan lah etika kerja yang tertentu lah. Macam mungkin contohnya, kalau pergi ke pejabat bekerja, kena pakai pakaian tertentu. Contoh dia. Okay, kena guna alat-alat tertentu untuk melancarkan aktiviti pekerjaan dan sebagainya. Okay. Ini adalah konsep etika zaman kolonialisme dan pasca kolonialisme. Okey. Jadi ada antaranya yang dibawa oleh barat tersebut masih kita praktik sehingga sekarang lah. Contohnya macam dari segi berpakaian formal apabila kita bekerja. Okey. Waktu formal apabila kita bekerja, masuk pukul 8, keluar pukul 5 dan sebagainya. Dia ada hierarki di dalam pekerjaan, ada ketua jabatan, ada pekerja bawahan dan sebagainya. Itu konsep etika yang diperkenalkan oleh barat. Okey, oleh barat. Okey, yang seterusnya konsep peradaban. Okey, ini adalah yang ketiga. Okey, tumpuan yang ketiga. Yang pertama, menelusuri etika dan peradaban dunia. Yang kedua, kita nak tengok konsep etika. Yang ketiga, part yang kedua, nak melihat konsep peradaban. Okey, konsep peradaban yang pertama, zaman kolonialisme dan juga pasca kolonialisme.
Sebelum itu, zaman pasca ataupun zaman pro-colonialism, kita tahu peradaban ataupun adat itu sudah pun ada dengan munculnya kerajaan Melayu Melaka, Kedah Tua, Johor, Pahang dan sebagainya. Dan memang terbukti kalau kita tengok filem Melayu lama memang ada cerita-cerita ataupun contoh-contoh tersebut. Now kita nak tengok apabila Barat masuk. Barat masuk, dia bawa konsep peradaban ni lain sikit. Dia memperkenalkan konsep-konsep ism-ism seperti materialism, positivism, individualism, hedonism. Ini dia terap masuk di dalam peradaban, pemikiran peradaban manusia di dalam kalangan masyarakat kita. Okey, contoh dia sekarang, berapa ramai orang yang berfikiran materialistik. Okey, sekarang orang bercakap tentang kerja pangkat apa, rumah jenis apa, okey, kereta, pakai kereta jenama apa, itu materialistik. Barang kemas sekarang murah, okey, tengok barang kemas sampai dekat lengan ataupun sampai ke siku sebagai contoh. Itu semua konsep materialistik yang dibawa masuk oleh Barat dan disemai di dalam pemikiran masyarakat. Ada ke tak ada contoh-contoh ni? Memang ada. Okay, memang ada. Jadi kamu, kalau orang perempuan, kalau nak kahwin, janganlah kamu minta yang bukan-bukan dekat bakal suami kamu buat semua. Okay, rumah nak 3 tingkat, jenuh lah dia nak cari. Macam mana, okay, dia pun baru kerja. Okay, jadi nak cari rumah setingkat pun harga 500,000, kamu minta 3 tingkat pula. Okay, dia terus jadi murung. Okay, jadi berpada-pada. Okay, kalau dia ada kereta, kalau baru kerja standard lah. Kalau pakai produk, janganlah kamu minta Volkswagen, janganlah kamu minta BMW, okey. Jadi naiklah dia, okey, sebab dia baru kerja. Tetapi benda-benda yang kamu minta itu one day akan mungkin diperolehi, tetapi kena sabar sikit, okey. Jadi itu contoh tentang materialism. Positivism, maknanya sentiasa berfikir yang positif, sesuatu benda tu macam mana pun boleh dibuat. Okay. Individualism, individualistik, maknanya tak fikir tentang orang lain, fikir tentang hidup diri sendiri sahaja. Yang penting aku survive, orang lain mati ke tak makan ke terburu ke biar mati. Yang ni pun tak elok, tak cantik. Okay. Jadi kita kena kita hidup ni bermasyarakat. Hari ni hari kita, esok hari orang lain. Hari ni hari kita senang, esok hari orang lain senang. Mungkin hari itu kita mungkin susah. Jadi kalau hari ni kita senang, kita tolong orang susah. Esok kalau kita susah, orang yang itu pula yang senang akan tolong kita. Itu yang sepatutnya. Kemudian budaya hedonism. Budaya memang berseronok tanpa had, tanpa batas. Ini juga masalah. Contoh dia kita dah bagi tadi macam TikTok tu lah, okay? Kerja nak berseronok je, okay? Kerja nak melompatnya, kerja nak bergedik je, okay? Tanpa melihat bahawa dia telah pun menjatuhkan moral dia, okay? Dia telah menjatuhkan jati diri dia. Ini yang dikenalkan oleh Barat, okay? Budaya berseronok sampai tanpa ada batas, tanpa ada limitasi. Ini bahayalah. Okay? Konsep peradaban pasca kolonial, konsep peradaban pasca kolonial berlapis dengan Melayu Islam, pribumi, etnik Cina dan India, Malaysia, kacaukan peradaban sedunia kontemporer hinggalah kerencaman sosial dan mengurus pada sisi masa kini. Okey. Okey, konsep peradaban yang seterusnya, kita tengok apa yang dibuat apabila Inggeris masuk ni ataupun penjajah masuk ni. Furniture, okey, dia apabila dia buat kajian ni berkaitan dengan satu kawasan di Indonesia dan juga di Burma berkaitan dengan masyarakat komuniti di situ, yang mana antaranya ada orang Islam lah kat situ. Dia kata
Berdasarkan pemerhatian kajiannya tu, masyarakat pada masa tersebut apabila masuknya penjajahan, masyarakat berpecah kepada dua situasi. Okey, yang pertama dalam konteks sikat. Ada yang bersikat individu, ada yang bersikat bekerjasama kolektif. Nak buat kerja, kita tak boleh buat kerja seorang-seorang. Kita kena buat kerja ramai-ramai, jadi kerja yang berat itu akan menjadi ringan dan dapat diselesaikan. Dan ini yang ditunjukkan oleh tok nenek kita dululah, bila buat benang tu banyak, jadi dia akan panggil jiran-jiran untuk siapkan benang dia. Esok bila dah siap benang dia pergi tolong buat benang orang lain pula. Okey, itu. Yang kedua, rationality and scientism lawan dengan emotive behavior. Ada yang apabila menghadapi sesuatu isu, sesuatu perkara, kita kena berfikir secara rasional untuk menyelesaikan masalah tersebut. Okey, kita nak selesaikan masalah tersebut, dia ada SOP dia. Dia ada sebab musabab dia. Okey, ada satu grup lagi dia tak boleh. Okey, dia hanya nak beremosi sahaja. Betul tak betul belakang kira. Yang penting pandangan dia tu dia dahulukan. Yang tu tak boleh emosi. Yang ketiga, universalistik lawan dengan partikularistik. Okey, ada satu grup yang dia apabila berfikir atau buat sesuatu, dia memikirkan untuk kesejagatan, untuk kebaikan umum. Yang satu ni dia hanya jaga periuk nasi dia sahaja. Dia tak mau share dengan orang. Dalam masyarakat kita memang ada benda ni, okay? Daripada dulu sampai sekarang memang ada benda ni. Okay? Yang keempat, open social system lawan dengan closed social system. Okay, ada satu kelompok yang memang dia menerima dengan teknologi, kemajuan dan sebagainya daripada luar. Selagi benda tersebut memberi kebaikan dan tidak bertentangan dengan agama. Yang satu lagi tak terima langsung. Dia hanya menerima apa yang datang daripada kelompok dia sahaja. Walaupun yang dua yang nak datang tu baik, tetapi dia tak boleh terima sebab bukan datang daripada kelompok dia. Ini pun ada dalam masyarakat kita. Okey. Yang kelima, moral versus modern behavior. Okey, ini dia punya konsep peradaban, zaman kolonialisme dan pasca kolonialisme. Okey. Pemikiran kita macam tu. Okey, ada yang satu pihak macam individual empowerment, satu grup ataupun satu pihak lagi bersikap collective behavior. Ada satu pihak open social system, yang satu lagi ataupun ada grup lain closed social system. Okey. Baik, konsep peradaban mengikut pandangan timur dan barat. Okey, kalau kita tengok dekat sini, timur dan barat ini memang mempunyai peradabannya yang tersendiri lah. Okey. Jadi kalau kita tengok civilizations, religions and integration tu, dia ada Christian, Orthodox, Islamic, African, Hindu sampai Japanese tu. Ini adalah peradaban yang ada yang muncul di dalam dunia. Dan sampai sekarang masih ada benda tersebut. Okey, dan dia berada di seluruh dunia. Okey, Christian, Orthodox, Islamic, African, Hindu, Sunni, Buddhist, Japanese, pecah pula European, American, Oceania, Syi'i, Sunni. Ini semua adalah konsep peradaban yang ada di dunia pada masa sekarang, sama ada datang daripada timur maupun datang daripada barat. Tetapi antara kedua-duanya, iaitu timur dan barat, ada sesetengah tu berbeza dia punya pemahaman. Contoh dia, equality doesn't mean justice. Ada sesetengah orang mempercayai bahawa sesuatu itu hendaklah diukur ataupun dilihat melalui konsep proses persamaan. Maknanya kalau kita ada benda yang nak diagihkan, benda tersebut perlu diagihkan dengan sama rata. Kalau kita ada 10 barang, kita ada 10 orang, kita bagi seorang satu. Jadi berlakulah seperti mana yang tersebut equality. Jadi tak tercapai. Walaupun bagi sama banyak, nampak macam masing-masing dapat bahagian masing-masing, tetapi ending dia tak tercapai. Matlamat dia tak tercapai. Yang sebetulnya yang terbaik adalah kita mengukur menggunakan pakai keadilan.
keadilan ini adalah kita nak melihat matlamat kita. Kita ada kekayaan, kita ada 10 barang, kita nak bagi kepada 10 orang, tetapi kita tengok pada kemampuan 10 orang tersebut. Kalau orang ni memang tak perlu dibantu sebab dia dah powerful, tak perlulah dibantu lagi sebab dia boleh survive dah. Tetapi kalau orang ni memang perlu dibantu, bukan saja satu tetapi dua, kena bagilah. Kalau tidak, dia akan terus menerus ketinggalan. Okey? Dan situasi equality versus justice ini memang ada di dalam pemikiran masyarakat di dalam negara kita hari ini. Mereka nak, kalau kita ada kekayaan 10, kita kena bagi sama tara. Mana boleh sebab masyarakat di dalam negara kita ni tak sama level. Jadi kita nak bagi, kena tengoklah kepada situasi masyarakat tersebut. Kalau yang sudah sedia kaya, bantuan perlu dibagi tetapi berpada-padalah. Kalau kita bagi sama banyak dengan orang miskin, jadi dia semakin kaya. Orang miskin tak boleh tak pi ke mana juga. Okey. Boleh Okey, konsep peradaban, perspektif agama dan kepercayaan. Ini adalah konsep peradaban yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini. Pemikiran baik orang Melayu, Cina dan India diwarnai oleh apa yang tertera di dalam slide ini. Jadi kalau orang Melayu banyak dipengaruhi oleh pandangan kaum muda, pengaruh Mesir, kebangkitan Islam, kerajaan Malaysia di UKSA, Al-Arqam, Habib, PAS, Iran, Jemaah Islam Pemuda. Ini semua melatari pemikiran peradaban orang Islam. Manakala Cina dikatakan selain daripada Cina sendiri, mereka juga terpengaruh dengan apa yang dibawa daripada Taiwan. Kalau India, Hindu dan Tamil Nadu, manakala Kristian, USA Evangelist dan juga Pentecostal. Manakala selain daripada itu, mungkin orang asli dan sebagainya adalah agama tradisi lah. Okey, habis setakat tu. Kita dah ada 5 minit lagi. Kita habis dah bab 2 insyaAllah. Minggu hadapan kita masuk bab yang ketiga. Ada apa-apa nak tanya sebelum saya share kehadiran barcode? Ada tak? Kan tidur semua dah. Di mana habis ni? Ada ke tak ada ni? Ada Cik Mai. Boleh faham tak? Boleh faham ke tak boleh faham? Ke hujung ke confuse? Okey kalau tak boleh faham, kamu baca, buka balik slide, tengok perlahan-lahan, insyaAllah boleh faham lah. Okay? Nanti saya akan upload video yang dihostkan oleh Profesor Syamsul Umri untuk setiap bab. Kita akan mulakan dulu dengan bab 1 dan 2. Jadi bila kamu tengok slide PowerPoint, kemudian kamu tengok video-video pendek yang dihostkan oleh Profesor Syamsul Umri, insyaAllah kamu akan lebih memahami lah. Dan bagi saya bab konsep ni pun tak susah makna lah. Okay? Dia masih lagi berada dalam lingkungan kehidupan seharian kita lah maknanya. Okay? Baik, saya share kehadiran ini.